Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mau apa pun suci. Kerana Allah Maha Suci. Allah apa pun dia mau yang baik. Kerana Allah mau baik, Allah Maha baik. Mau satu je dia tahu kita tak boleh buat sempurna. Jadi dia tak ada perintah kita untuk buat yang sempurna. Kerana yang sempurna tu hanya dia je boleh buat. Kita boleh buat yang baik lah, yang terbaik, tapi tak boleh yang sempurna. Jadi banyak orang yang cuba nak buat yang sempurna, jadi mental, jadi dapat sakit jiwa. Jangan sakit jiwa sebab cuba buat benda yang tak boleh buat. They call it perfectionist. Jadi mereka yang perfectionist ni, dia suka nak buat benda yang sempurna, nak jadi Tuhan. Siapa yang nak buat yang sempurna ni, dia nak jadi Tuhan lah, sebab tak ada yang boleh buat yang sempurna melainkan Allah. Siapa kamu ni yang suka nak buat benda yang sempurna? Kamu ni sebenarnya tak orang yang tak mau buat apa pun, bukan apa pun tak nak buat. Kalau nak buat, bukan yang terbaik. Allah mahu kita buat yang terbaik lah, yang Allah, kemampuan yang Allah telah bagi bagi kita, kebolehan. Tak boleh pula buat yang tak baik. Kalau Allah mahu kita buat amal tu suci, apa maksudnya amal suci? Sama. Amal suci ni amal yang ikhlas, amal yang tidak ada mempersekutukan Allah dalam amal tu. Tapi tak adalah orang boleh terus langsung tak ada mempersekutukan. Kalau tahap mempersekutukan Allah dalam amal tu tolerable, boleh diterima, Allah terimalah juga amal tu sebagai amal baik. Tapi taklah amal baik yang langsung tak ada syirik dalam tu. Jadi amal tu akan langsung tak ada syirik bila kita langsung tak ada syirik. Susah orang tiba-tiba langsung tak ada syirik, tak ada. Dia ada syirik, kemudian syiriknya hilang, keluar sampai ke tolerable limit. Satu limit yang Allah terima lah. Macam Samad ni, dia ada syirik tolerable, boleh diterima. Syirik yang ada pada Yazid intolerable. Saya kena guna bahasa Inggeris lah, because intolerable ni very simple word, intolerable. Kalau Melayu kita kata yang tak dapat diterima, panjang kan. Yang tak boleh, makna tahap syirik yang tak dapat diterima oleh Allah. That call, bahasa Inggeris senang intolerable. Jadi kalau bayang bahasa Inggeris, dia pendek lah. Melayu tak boleh. Ke tahap yang Allah kendaki ataupun ke tahap yang Allah terima, tolerable. Tahap yang Allah tak boleh terima, Allah tak kendaki, intolerable. Jadi kita mahu syirik yang kepada tahap tolerable. Kita kata memanglah penyakit ataupun dosa besar, dosa yang tak dapat diampuni adalah syirik.
Allah SWT tak mau syirik dalam satu amalan tu sebab dia mau suci, amalan yang suci. Kenapa Allah mau macam mana kita nak buat amalan tu jadi suci? Kita mesti tak ada syirik. Macam mana tak ada syirik? Yazid apa pun tak boleh jawab. Macam mana tak boleh syirik? Samad. Tak mempersekutukan Allah. Tak mempersekutukan Allah. Tak mempersekutukan Allah tu bercakap benda syirik. Saya tanya you, bagaimana kita nak jadi orang yang tidak syirik? Kita tidak syirik bila kita percaya, betul-betul percaya Allah tu satu. Kita percaya ke tahap yang Allah langsung Allah tu satu. Itu sebab dalam surah apa ni? Surah apa tu? Ikhlas ni, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah, Tuhan kamu Allah itu satu. Jadi kalau kita ada yakin, kita betul-betul bukan ke tahap yang Allah mau, lebih pada itu lagi. Kalau kita percaya kepada Allah, kita percaya ke tahap yang Allah mau tu tolerable-nya, limit. Ini sampai tak ada langsung. Tak ada langsung. Kita betul-betul percaya Tuhan tu satu. Maka kita akan percaya Tuhan tu satu. Itulah yang Allah mau. Betul-betul mau. Langsung tak ada syirik. Kenapa Allah mau kita langsung tak ada syirik? Sama. Kenapa dia tak mau kita syirik? Sebab Kenapa kita tak langsung tak mau kita syirik? Allah mau Tahu ke tidak? Jawab. Fendi? Yazid? Yazid apa pun dia tak tahu ke tengok? Kadang-kadang dia memandai menjawab. Aku tak tanya pun dia jawab. Kenapa Allah mahu kita percaya Allah tu satu? Tak ada dua, tak ada apa saja. Kerana Allah mahu semua amal kita tu ikhlas. Pernah kau dengar ni? Ni baru saya tafsir ni. Kita kalau percaya Allah tu dua, tak boleh lah ikhlas. Boleh? Jadi Allah mahu amal kita suci. Itu namanya ikhlas, suci. Dan dia hanya suci bila kita percaya betul-betul bukan kata apa yang Allah mahu. Tuhan tu satu. Allah tu satu. Kita hari ni tak percaya Allah tu satu betul-betul. Samad percaya selain Allah ada lain Tuhan. Tapi tolerable limit lah Samad ni. Macam Yazid, intolerable limit yang tak dapat diterima. Dia punya cinta Allah tu, cinta bini dia tu, percaya bini dia tu boleh buat lebih pada Allah. Dia Yazid, dia intolerable limit, tak boleh diterima. Samad percaya dunia tu tolerable limit tapi tak tinggi, sikit lagi jadi intolerable. Pernah ada orang terang kamu cara begini, dia mesti ada tolerable limit. Kita kata kita tak boleh syirik, betul lah. Tapi tak ada orang yang langsung tak ada syirik ni. Janganlah kita bercakap tinggi-tinggi tapi kita tak faham apa kita cakap. Tapi memanglah yang Allah kehendaki langsung tidak ada syirik lah. Iaitu yakin dengan hati kita percaya Tuhan tu satu. Itu sebab dalam surah Ikhlas ni Allah tu satu. Kenapa Allah nak bagi tahu Allah tu satu lah? Penting tu, sangat mustahak. Orang yang syirik ni percaya ada Tuhan selain Allah. Kan?
Jadi Tuhan selain Allah tu bermacam-macam lah. Bukan manusia je. Macam Yazid, bini Tuhan. Lebih pada Allah lagi pula. Tapi pada perempuan pula, suami dia Tuhan. Banyak tak perempuan menganggap suami dia Tuhan? Dan suami dia pun mahu bini dia menganggap dia Tuhan. Dan berlagak macam Tuhan. Banyak. Bukan banyak. Hampir ramai lah. Sikit je. Jadi suami yang mahu isteri dia menganggap dia Tuhan, weh, kena ikut cakap saya. Tak ada ikut, mampus kau. Dia bergerak menjalankan urusan. Macam Yazid, dia tak Tuhan, bini dia Tuhan. Jadi bini dia tak ada mengaku dia Tuhan. Dia mentuhankan bini dia. Dia akan buat hanya bila bini suruh. Bini tak suruh, dia tak buat. Macam tu orang bertuhankan bini. Bini pula bertuhankan suami, akan buat bila suami suruh. Suami tak suruh, tak buat. Macam Datin Tun Hasmah. Dia cakap, saya tak bertudung sebab suami tak suruh. Dia tu bertuhankan suami. Saya cakap ni terus, saya tak ada takutnya. Kalau Datin Siti Hasmah tak percaya dengan saya, tak puas hati, jumpa saya lah. Kenapa dia cakap saya tak bertudung sebab Tun Mahathir tak suruh saya? Dia ada cakap. Bukan saya cakap tu dia tak cakap, dia cakap. Saya tak tahu kalau dia tak cakap. Macam Yazid lah. Dia buat usaha dakwah ini sebab isteri dia suruh. Isteri dia tak suruh buat usaha dakwah, dia tak ada kat sini. Dulu masa dia buat usaha dakwah, bini dia tak suka, dia berhenti 2 tahun. Dia datang balik, bini dia hantar dia ke masjid buat dakwah. Masa tu bini dia dah faham sikit. Jadi itu bukan bermakna Yazid ni bagus. Dia masih lagi mensyirikkan Allah. Sangat besar syirik dia. Intolerable. Kita kalau percaya bini boleh buat, bawah pada Allah boleh buat, itu tolerable. Kalau kita percaya bini buat, boleh buat lebih daripada Allah buat, it is intolerable. Jadi Yazid walaupun buat dakwah, tapi dia syirik. Intolerable. Sia-sia dan tak diterima. Tak suci. Sebab itu perintah untuk sucikan dia daripada menduakan Allah dengan bini dia. Dan dia banyak lagi tuan lain, bukan bini je. Maka dia kena ceraikan bini dia. Sebab cara meninggalkan isteri lama-lama tak berjaya begitu. Sebab percaya Tuhan, Allah Tuhan bini tu begitu mendalam. Dia dah cuba 6 bulan keluar. Tak percaya saya suruh dia. Kalau dia tak percaya, perintah untuk menghilangkan cinta bini atau yakin bini boleh buat tu hanya dengan bercerai, saya suruh dia keluar. Bila 4 bulan dia tanya saya, nak balik? Saya balik. Suruh 6 bulan. Tapi Yazid bila 6 bulan dia balik, masih yakin pada bini tu tak hilang, dia tak pula kata saya ceraikan bini sekarang. Dia terus tak mau cerai. Sampailah ke hari ini, sehinggalah perintah cerai dah tak ada lagi untuk dia. Sekarang perintah untuk dia 3 kali bersetubuh dengan bini seminggu. Itu pun dia sukar nak melakukannya. Dia kata ni lebih susah lagi daripada perintah menceraikan bini. Jadi apa yang ada pada syirik yang ada pada Yazid ni intolerable. Amalan dia apa pun tak suci. Sama ada gas dia, semayang dia, apa saja. Dia semayang berjemaah rajin kan. Tapi syirik, mana amalan semayang dia suci? Amalan semayang dia tidak suci. Amalan puasa dia tidak suci. Amalan haji dia ke apa, umrah dia tak pergi haji dulu, tak suci. Tu jadi malang tak? Bila suci tu intolerable, Allah tak mau terima amalan tu. Samad ni dia tolerable, boleh diterima. Allah Maha Penyayang. Saya punya dah tak ada dah. Apa pun tak ada syirik.
Semayang saya tu jauh lebih tinggi daripada semayang samad. Sangat-sangat tinggi. Naik ke langit. Samad tak naik ke langit. Belum naik. Jadi tuan yang mulia, Allah SWT mahu kita bertuhankan Allah, dan Allah bagi tahu Allah tu satu. Kenapa Allah mahu kita bertuhankan Allah? Supaya Allah mahu kita taat perintah Allah tau. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu Tuhan kamu, dan Allah tu satu, ahad. Ini pun nak kupas. Jadi Allah SWT mahu kita bertuhankan dia, Tuhan kamu Allah, sebab apa sahabat? Yang lain semua muka bodoh. Pendek ya Anzala? Tak tahu. Azri. Kenapa Allah mahu kita bertuhankan dia? Sebab dia mahu kita taat perintah dia. Jadi kalau Allah tu Tuhan kita, kita mesti taat perintah dia. Macam Yazid, dia taat perintah bini. Sebab itulah bini Tuhan dia. Dia taat juga Allah. Sebab itu dia semayang, buat dakwah. Tapi tak tolerable limit, intolerable. Allah tak mahu kita taat orang lain juga taat dia, tak mahu. Allah mahu kita taat dia je, tak ada taat orang lain tau. Macam Yazid, taat juga bini dia. Tak boleh tu. Bini dia kata jangan buat dakwah, dia balik, dia tak buat. Tak boleh. Dia tak boleh taat Allah dan taat yang lain. Maknanya yang itu Tuhan kita juga. Allah tak mahu. Allah mahu Allah Tuhan kita, kita taat Allah dan tak ada taat orang lain. Sebab itu orang yang tak taat Allah, Allah bukan Tuhan dia. Anzala, dia tak taat Allah. Dia tak. Tuhan Allah bukan Tuhan dia. Dia taat Allah dan taat mak dia. Allah Tuhan, mak Tuhan. Itu Allah tak boleh tiru. Allah mahu taat dia komplit. Tak boleh lagi taat orang lain. So semua ikhlas dalam surah tu tau. Sebab itu nama surah ikhlas. Jadi Allah SWT mahu kita taat dia dan tak boleh taat lain. Yazid taat juga bini. Malah lebih daripada Allah. Sekarang ni bini dia nak bersetubuh, dia ikut. Bini tak nak bersetubuh, dia tak mau ikut. Dia kata tak mau paksa. Tak mau buat bini dia marah lah. Kenapa Yazid tak boleh buat bini dia marah? Sebab? Tuhan dia cinta. Jadi malu tak orang bertuhankan lain daripada Allah ni? Sepatutnya malulah. Kita tak tahu malu. Duduk kat dunia ni, makan makanan yang Allah bagi, udara semua, Allah buat dia jadi Tuhan lain pula. Tak tahu malu awak ni, duduk kat dunia. Jadi orang yang bertuhan selain Allah ni, dia tak tahu malu ni orang. Jadi kalau orang macam ini, kita nak kata dia kena malu, tak ada malu. Dia Allah pun tak malu. Sebab itu banyak orang buat keburukan pada orang lain, dia tak tahu malu. Dengan Allah pun dia tak tahu malu. Macam Yazid ni. Kita ada pula nak bertuhankan dengan yang lain. Sedangkan yang lain tu tak buat kita, tak bagi makan kat kita, tak bagi makanan kat kita. Macam Yazid bertuhankan bini dia. Bini dia kan cipta dia. Dia cakap bukan. Tapi malah mulut cakap bukan. Memanglah bini bukan buat dia. Bila dah bagi tahu dia, memang saya bagi tahu dia Allah buat kamu. Ya. Mulut dia cakap ya. Kalau kau tahu bini kau bukan buat kau, Allah buat kamu, kamu tak dengar cakap ini. Sikit tak dengar. Kalau lebih-lebih lagi, kalau melawan dengan perintah Allah, Allah suruh dia buat dakwah, bini dia cakap jangan. Dia ikut siapa? Bini. Macam mana boleh dia ikut bini? Masa dulu, masa yang
Masa tu perintah cerai bini dah bagi dah. Belum. Oh, masa tu belum dibagi. Tapi dah ada penyakit tu. Penyakit tu lah yang menghantui dia. Sehingga sekarang, apabila dia gagal lah mentaati perintah cerai bini, selama 10 tahun dibagi. 10 tahun dia dah mana lebih daripada cukup. Jadi sekarang masih lagi ada syirik tu. Mana boleh dia hilang? So dia tak boleh bersubung dengan bini dia kalau bini dia marah. Kalau dia terus buat bini dia marah, maka akan probably bini dia cakap, saya mau cerai. Ataupun kahwin lain. Ataupun buruk sangat untuk dia, bini dia makin tambah sayang pada dia. Tambah mahu dia bertuhankan dengan dia dan jangan tinggalkan dia. Masa 3 perkara boleh berlaku. Itu mengikut amal Yazid lah. Apa yang Allah mau bagi kat dia. Kalau dia malang, cinta bini bertambah. Takkan Tuhan bini itu keluar pada hati dia selamanya. Sampai dia masuk kubur, nanti baru dia tahu. Bila dia tanya, apa Tuhan kamu? Dia tak jawab. Sekarang kita boleh kata, bukan. Isteri bukan Tuhan, Allah Tuhan. Tapi kat kubur tak ada. Apa Tuhan kamu? Yakin kita akan jawab. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita boleh menidakkan, tapi tindakan kita membenarkan bahawa kita bertuhankan dengan lain daripada Allah. Sebab kita ikut selain Allah punya perintah, bukan perintah Allah. Ada perintah Allah, kita tinggalkan dia untuk ikut perintah orang. Itulah namanya orang tu Tuhan kita. Mana boleh kita bertuhankan dengan lain daripada Allah? Siapa yang buat kita? Siapa yang memelihara kita? Menyempurna keperluan kita? Tak ada siapa tahu. Fikirlah baik-baik. Siapa yang memberi Tuhan nyawa ni sekarang? Kalau Tuhan fikir nyawa tu nyawa Tuhan, nanti waktu mati, kata Allah, waktu dia nak keluar, tahanlah dia. Wahai nyawa, jangan keluar. Kau duduk dalam lagi. Aku mahu hidup lagi. Tak ada siapa boleh buat tu. Tak ada. Orang yang mengaku Tuhan bukan Allah tu, dia tak boleh tahan. Macam Yazid, bila nyawa dia keluar, boleh bini dia tahan. Bini bolehlah menolong, jangan mati. Macam Cina banyak selalu pergi hantar hospital. Jangan mati. Mati juga. Bila mati juga, nangis lah, melolong-lolong lah. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Allah saja yang patut kita taat. Kita tak boleh taat yang lain dari Allah. Dia Tuhan kita yang buat kita. Ini semua Yazid kata ya sekarang ni. Tapi saya tak percaya dia punya ya tu. Saya tak percaya. Itu mulut dia je, belagak. Macam orang beriman. Jadi Allah SWT tak mahu kita ada Tuhan selain Allah. Intolerable limit. Ya, Samad ada juga Tuhan bertuhan dengan lain semua. Tapi tolerable Samad ni. Kamu semua intolerable. Tak diterima tahap tu. Jadi mau dikeluarkan syirik sampai ke tolerable limit. Dan lagi sampai terus tak ada. Tak ada syirik, tak ada Tuhan selain Allah. Itu betul lah. Itulah yang Allah mahu. Barulah jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan impossible tu. Impossible tak ada, possible. Saya dulu tak percaya orang bila pergi ikut tabligh, dia bagi tahu ikhlas ni tak ada siapa tahu. Saya tak boleh percaya tu. Ikhlas ni benda hitam, di batu macam semut hitam, di batu hitam, di malam hitam. Tak boleh terima saya. Nampaknya Allah yang jadikan kita, buat kita tak tahu pula. Kalau macam mana pula Allah buat benda yang macam itu ikhlas, kita boleh tak tahu pula. Kalau macam tu, untuk apa kita disuruh ikhlas? Kita disuruh ikhlas, lepas tu kita tak boleh tahu. Orang tabligh, pelajaran dia bodoh. Enak.
Ikhlas ialah apa? Benda hitam. Macam semut hitam, di batu hitam, di malam yang gelap, hitam. Dah tu kalau Allah tak mahu kita tahu, buat apa Allah suruh kita? Bodoh. Allah tu macam Tuhan yang tak masuk akalnya. Tak ada akalnya Tuhan lah. So kita ada ikhlas, lepas tu ikhlas kita semua tak tahu. Pada mana sabar kawan tabligh? Bertaubatlah orang tabligh. Mengajar orang benda tak salah kan? Dan mereka yang mengajar orang benda ni betul-betul mengajar benda salah. Ikhlas bukan benda yang kita tak tahu. Kita boleh tahu. Dan kita akan tahu apa itu ikhlas bila kita ada iman lah. Tahap yang Allah mahu. Lebih lagi. Bukannya ikhlas benda tak boleh tahu, lepas tu Allah suruh kita ikhlas. Semua benda kan ikhlas. Iman pun kita tak tahu. Sekarang Allah bagi tahu saya. Macam mana nak tanya Allah? Iman kamu berapa? Iman kamu berapa? Kamu beriman beramal saleh ke tidak? Amir Sab boleh tahu? Sebab bukan Amir Sab, Tuhan. Boleh tanya Tuhan lah, Allah. Saya boleh tanya dia. Kamu pergilah tanya. Kalau kamu ada diberi kelebihan tu, ada. Dah tu? Jadi Allah bagi tahu kan? Bagi tahu saya. Kenapa dia bagi tahu saya? Supaya saya tahu lah antara kamu ni siapa yang ada iman tahap Allah mahu, siapa yang tak ada, siapa yang masih lagi dah hilang iman dia. Siapa yang hilang imannya, maka dia sebenarnya dah tak orang Islam. Dia orang yang hilang iman, dia dah jadi orang yang masuk Islam. Apabila kalimah dia tak diterima, dia tak jadi orang Islam lagi. Dia jadi orang bukan Islam. Ini saya boleh tahu siapa yang bukan Islam. Siapa yang orang Islam aja tak ada iman. Satu bukan Islam, langsung kalimah yang sebut pun tak diterima. Namanya orang bukan Islam. Tapi kalau rupa dia Islam, dia orang munafikin. Rupa Islam berjubah, serban, tapi saya tanya Allah, dia dah bukan Islam. Namanya orang tu munafikin. Dia berpakaian Islam songkok, dia semayang, tapi saya tanya Allah, dia tak ada iman. Dia orang masuk Islam. Ya. Satu orang ada iman, tapi iman tak sampai tahap dia boleh dipanggil beriman beramal saleh. Allah bagi tahu saya akan tanya. Sebab Allah mau saya jadi guru, mengajar orang macam mana nak dapat iman. Allah buat saya jadi guru, mengajar orang usaha atau iman. Tentulah saya tahu. Kalau saya tak tahu, macam mana pula nak mengajar? Macam mana saya nak mengajar? Saya tak tahu iman kamu. Tak boleh tuan. Saya macam cakap gitu. Macam mana saya boleh coaching Yazid ni, yang dia ni dah bukan iman dia tak sampai tahap beriman beramal saleh. Sebab Allah bagi tahu saya. Sebab itu datang perintah tu, tapi dia tak ikut. Kenapa dia tak ikut perintah saya tu ceraikan bini? Samad. Cinta sangat kepada tak, dia tak percaya saya ni naib Nabi. Yazid tak percaya. Mulut dia, kau percaya saya naib Nabi, Yazid? Percaya. Itu mulut dia. Hati dia tak percaya. Sebab tu dia tak ikut. Mulut dia selama 10 tahun cakap saya naib Nabi lah. Mulut. Hati tak percaya. Bila tak percaya, tandanya tak ikut. Faham tak? Sebab itu kalau kita percaya Allah tu Tuhan, mesti kita ikut cakap dia, tak ikut cakap orang lain. Kita tak boleh cakap ikut cakap orang lain. Aku ikut cakap engkau, bila cakap engkau tak lawan dengan cakap Allah, boleh lah. Kalau engkau lawan, tak boleh. Nah, jadi inilah perkara ni. Macam Yazid, dia selama dia ikut ni, dia cakap dia percaya saya naik Nabi. Kat mulut lah. Dalam hati dia tak percaya. Sebab itu dia tak ikut. Ceraikan bini tu perintah. Akibat tak ikut, dia punya syirik tu tak hilang lah. Tolerable limit tu masih ada kat dia. Jadi semua amalan dia selama ni dan akan datang selamanya, sehinggalah dia menjadi beriman dan beramal saleh, semuanya tak diterima.
Awal lagi saya beritahu. Nanti jangan jadi orang bila di pada masa 60 tahun semayang dia tak diterima. 100 tahun semayang tak diterima. Sebab apa? Jangan salahkan saya dah bagi tahulah. Jadi siapa yang tak nak ikut, tak nak percaya saya, dia rugi. Bukan saya rugi, saya tak ada rugi. Kamu tak percaya saya Nabi dan tahu tahap iman kamu, saya tak ada rugi. Apa pasal saya nak rugi pula? Kamu tak nak tahu, tak apalah. Kamu tak nak usaha supaya iman kamu naik, tak apa. Yang akhirnya masuk neraka bukan saya, kamu yang tak mau. Tanyalah diri sendiri, selera apa nak? Selera nak masuk neraka ke nak taat perintah Allah? Tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya ni kelebihan ni supaya Allah mahu saya mengajar manusia ni tentang iman. Kenapa Allah mahu manusia ni ada iman sekarang ni? Allah hantar saya waktu ni. Sebab apa? Sama? Sebab tak lama lagi Allah akan uji manusia ni dengan Dajjal. Tak ada Allah uji seberat ini selama sejarah manusia ni, melainkan saat ini, akhir-akhir zaman ni, di mana Allah turunkan manusia mungkar yang boleh hidupkan orang mati, dan dia berkata aku Tuhan. Kalau kamu tidak ada iman yakin yang kuat, saya tak tahulah kalau beriman beramal saleh tahap rendah ni boleh. Dia mesti tahap tinggi. Apabila Dajjal tunjukkan yang mati hidup, aku Tuhan, percaya tak? Apabila Dajjal boleh pegang lembu yang kurus jadi gemuk, tanah yang kering jadi subur, nak percaya tak aku Tuhan? Mereka yang percaya duit boleh buat ni mesti ikutnya lah. Yazid mesti ikutnya. Bini boleh buat, apa lagi Dajjal? Jadi sebab itu Allah sebelum datang penyakit, Allah bagi ubat dia supaya manusia ni buat usaha atas iman. Iman tak boleh datang dengan tunggu aja. Kalau tunggu aja, kita jadi haiwan. Apa pun tak buat. Dunia pun tak ada, Allah pun tak ada. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, kita fikir ini semua dah ditentukan, ini salah. Allah SWT tak ada tentukan kita ni beriman beramal saleh daripada alam arwah lagi. Dia ni mesti boleh. Tak ada. Allah SWT bagi kita usaha agama. Kalau kita tak buat, agama takkan ada. Usaha atas iman, kita tak buat, iman tak ada. Usaha tu kerja dan doa. Siang hari mau kerja macam Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, malam hari mau doa. Kalau Allah sebagai tahu pada Nabi, ya Rasulullah, kalau kamu ikut orang bukan Islam ni, kamu akan hilang dari jadi Nabi dan kamu akan masuk neraka. Nabi pun Allah bagi tahu kalau kamu ikut orang bukan Islam, apa lagi kita? Maknanya Nabi boleh pilih nak jadi Nabi ke nak ikut orang bukan Islam. Bukan kita diam je. Nasib mana ada? Nasib tu ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah amalan kita lah. Apa kita nak buat dalam dunia ni. Jangan kita menyerah, tak buat apa-apa, konon faham agama sangat. Agama tak ada suruh kita tak buat apa-apa, tuan. Allah SWT suruh kita usaha. Usaha buat, bukan boleh buat usaha sebarang pula. Usaha suka hati kita. Usaha seperti mana Allah SWT mau. Usaha seperti mana Nabi-Nabi buat. Seperti Nabi Muhammad SAW. Dengan cara Nabi, dengan niat nak buat suka ke Allah. Buat usaha mengajak manusia kepada Allah. Bukan suka-suka. Bukan setakat mana yang saya boleh. Tak ada. Kena buat seperti mana Allah mahu. Sehingga Allah mahu, baru Allah akan naikkan iman kita. Lepas tu kita mau jaga iman tu. Bukan boleh dapat, lepas tu tak jaga, dia akan hilang. Hilang iman, habislah. Dapat, hilang. Dapat, hilang. Last tak ada iman. Buat usaha tak iman, tapi tak buat dengan betul, akhirnya masuk neraka. Okey, guys.